Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Okey, pagi ni saya akan bagi awak semua video masakan ataupun pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menonton video yang mana kita akan belajar pasal telur. Okey, pasal telur. Okey, first kali saya nak awak semua pastikan kehadiran ditanda di dalam otak di ruang yang telah saya sediakan. Dan pastikan di hujung pembelajaran kita hari ini awak semua buat latihan yang saya sediakan, menandakan awak hadir dan tonton video yang saya sediakan. Okey. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, cikgu yang akan mengajar awak dua orang, saya dan cikgu lagi satu, Farid Wani. Kami akan bergila-gila tukar untuk ajar awak semua mengenai telur. Okey. Okey, baik. Jadi untuk permulaan kelas ni, saya dah buka satu folder. Saya nak awak buat satu latihan. Masa yang diberi adalah 10 minit. Siapkan, itu adalah latihan individu dan hantar pada tempoh masa yang diberikan. Baiklah, topik kita hari ini adalah asas makanan dan masakan. Baik, untuk pengetahuan semua, pengenalan bagi telur adalah telur merupakan embrio yang mengandungi bahan makanan ataupun air yang terkandung dari cengkerang yang terdiri daripada putih telur dan kuning telur. Telur ini juga mempunyai tinggi nilai pemakanan seperti bahan galian, vitamin dan lemak. Baiklah, seterusnya adalah kegunaan telur. Kegunaan telur ada beberapa dan banyak fungsinya yang antaranya adalah ejen pemekat, penyatu, bahan asas, hidangan utama, ejen penyadur, ejen pemerkaya, ejen emulsi, ejen pengudaraan, ejen pelembab, ejen pewarna, inti dan hiasan. Okey, untuk pengetahuan semua, telur ni memang banyak fungsi dan kegunaannya. Okey. Jadi antara contoh-contoh telurnya adalah telur ayam, telur itik. Saya rasa semua dah familiar dengan telur ayam dan telur itik. Seterusnya telur ikan, telur burung puyuh. Jadi untuk telur ikan ni pun masih dikategorikan orang kata telur jugalah. Begitu juga dengan telur burung puyuh. Jadi untuk kaedah penyimpanan ada beberapa tips. Yang pertama, simpan pada suhu 45 darjah Celsius untuk jangka masa yang lama dan pastikan kulit telur sentiasa kering. Manakala elakkan simpan telur pada tempat yang kering yang berada pada suhu bilik. Seterusnya yang paling penting, kaedah penyimpanannya, telur yang dah dipecahkan tahan beberapa hari jika disimpan pada suhu 0.5 darjah Celsius dengan mengasingkan kuning dan putih telur. Jadi itu sajalah. Okey, untuk teori kita dah habis. Sekarang kita bergerak ke amali untuk hidangan telur. Jadi arahannya adalah memandangkan kita masih meneruskan pembelajaran secara atas talian sehingga minggu hadapan. Jadi pelajar diminta untuk menonton cara masakan hidangan telur dan melakukan amali ini di rumah anda masing-masing. Markah bagi hidangan amali akan diberi berdasarkan video penghasilan masakan anda serta penerangan. Okey, untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan belajar 7 jenis telur, jenis masakan telur yang kita akan belajar. Okey, pertama sekali saya akan tunjuk awak semua macam mana kita nak buat scrambled egg dengan betul. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah minyak, telur, lada sulah dan garam. Okey, baiklah, step pertama kita perlu pecahkan telur terlebih dahulu. Masukkan ke dalam bekas. Kita akan campurkan sedikit lada sulah. Jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sikit, untuk penambah rasa sahaja. And then kita perlukan garam secubit untuk menambah rasa sedikit sahaja. Okey, garam secubit. Seterusnya, pastikan sebelum anda scramble egg ini terlebih dahulu, kacau sehingga sebati. Bila kita kacau ni, pastikan kita kacau dengan rata dan pastikan telur kuning dan telur putih bergabung sebelum kita masak. Okey. Okay, bila kita dah dapat tekstur yang macam ni, okey, dah sebati, kita boleh panaskan kita punya pan. Okey, sebaiknya kita menggunakan pan non-stick supaya telur yang kita buat melekat. Okey. Okey, mula-mula kita panaskan kita punya ni dan kita tuangkan sedikit minyak. Jangan terlampau banyak minyak yang dituang. Okey, sebelum tu terlebih dahulu kita ratakan kita punya minyak.
Okey, untuk buat scramble egg, untuk mengelakkan scramble egg tersebut cepat hangus, kita perlahankan api dengan api yang sederhana. Kita tunggu pan yang kita dah panaskan minyak sehingga panas. Kita boleh rasa macam ni kalau dah panas. Dan kita boleh tuang. Tuang dan ratakan ya. Awak semua kena ingat, bila kita dah tuang kita punya telur yang kita dah kacau, jangan kacau dulu guna senduk, kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu terlebih dahulu, kita biarkan je, kita ratakan dulu. Okey, bila awak semua dah tengok dia dah naik macam ni kan? Tengok dekat dengan kamera. Okey, tengok dia dah ratakan macam ni. Okey, kita buat macam ni ya. Kita gulungkan dia, kacau dia perlahan-lahan supaya telur itu hancur. Okey. Okay, scramble egg ni sebenarnya dia tak perlu terlampau garing tau. Sebab scramble egg yang kita makan adalah dengan roti. Dan scramble egg yang kita makan ni adalah santapan sarapan pagi Western. Yang mana diorang, orang Western, diorang tak masak, diorang tak makan makanan yang terlampau garing di pagi-pagi. So, cukup sekadar raw macam ni. And then, we are done. Okay, bila kita dah siap telur kita, okay, pertama sekali yang kita belajar hari ni adalah apa? Scramble egg. Okay, kita dah masak scramble egg kita asingkan. Okay, di hujung pembelajaran kita akan kumpulkan semua jenis telur yang kita masak hari ni. Okay, yang pertama ni adalah scramble egg. Okay, kita teruskan pula yang kedua. Untuk menu kita yang kedua, kita akan buat sunny side up atau rasanya kalian semua tahu dengan panggilan nama telur mata. Okay, so bahannya mudah je, telur dan juga minyak. Okay, kita sebaiknya pecahkan telur, jangan direct atas pan lah sebab kita tak tahu kalau telur tu busuk ke apa ke. Okay, first kita buka api macam biasa. Okay, lepas tu kalau macam pan macam ni kan ada partition je, so mudahlah kita masukkan je minyak. Tak terlampau banyak. Dah panas belum? Okay, dah panas. Masukkan telur. Pastikan dia punya kuning tu tak pecah. Okay. Sunny side up ni mata kuning dia tu cair, tak boleh keras. Bahagian atas itu masak. Bagi bahagian atas ni ke bawah. Saya masak. Okey. Okay, kita cuba tarik macam ni kan, dia tak jadi bulat kan. So kita cubalah lepaskan dia, tapi sebab dia dah panas, so dah melekat ke bawah. So kalau tak boleh tu tak apalah, tapi sebaiknya dia memang kena bulat. Okay, so yang ni dia dah agak keras sebab dia dah sejuk kan. Panas-panas tadi kita terbalikkan dia. So dia patutnya macam ni, dia masih cair. Okay, untuk kita punya masakan ketiga,
Okey, kita akan buat telur dadah. Bahan-bahan yang digunakan adalah sama seperti scrambled egg, yang mana kita memerlukan telur. Telur sebiji boleh, 2 biji pun boleh. Seterusnya lada sulah dan sedikit garam, okey. Okey, bagi step untuk lakukan telur dadah, mula-mula sama je step dia macam scrambled egg. Kita pecahkan telur. Kita letak sedikit garam. Secubit garam jangan terlalu banyak, nanti telurnya masin. Okey, kita letak sedikit je garam bagi penambah rasa. Dan kita letakkan sedikit lada sulah. Okey, untuk lada sulah ni sebenarnya ada orang suka lada sulah, ada orang tak suka lada sulah. So depends on you guys. Kalau you guys nak lada sulah letak, kalau tak nak it's okay. Macam yang saya kata, stepnya adalah sama seperti scrambled egg, yang mana kita sebatikan dia. Kita kacau dan sebatikan telur kuning dan telur putih tersebut. Okey. Okey, bila dah sebati macam ni, tengok dia dah sebati kan? Okey. Step seterusnya adalah sama juga seperti scrambled egg, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Okey, minyak dalam keadaan sederhana. Dan kita letakkan sedikit minyak. Letakkan sedikit minyak dan ratakan dalam pan yang kita guna. Pastikan minyak tersebut panas sebelum kita menuang kita punya telur, bancuan telur. Okey, dah agak-agak dia dah panas, kita tuang je. Okey. Okey, bila dia dah panas, kita ratakan. Okey, kalau awak semua tengok belah atas dia masih cair tapi belah bawah dia dah mula mengeras, pastikan awak perlahankan api sedikit untuk belah atas pun turut masak. Okey. Okay, bila awak semua dah tengok dia macam ni kan, untuk telur dadah dia banyak step, dia banyak bentuk maksud saya. Okey, dia terpulang kepada awak semua untuk buat bentuk macam mana. Untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan buat dia bentuk gulungan lah. Okey, kita buat macam ni. Kalau awak tengok dia masih belum garing, kalau awak nak telur dadah yang garing, awak biar dulu. Biarkan dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur garing kedua-dua belah. Kita boleh terbalikkan telur dadah kita, okey. Tapi hati-hati sebab bentuk memainkan peranan semasa kita serve kita punya telur. Okey, bila kita masak telur dadah, kita pastikan telur dadah kita ni kembanglah dan cukup masak. Dia bukan macam scrambled egg. Scrambled egg dia agak mentah dan tak garing sepenuhnya. Tapi untuk telur dadah dia perlu garing, okey. Okey, untuk telur dadah seterusnya bila dia dah garing, kita gulung. Macam saya kata, bentuk ni banyak ya. Kalau awak tak nak gulung boleh. Kalau awak nak hampakan dia bentuk macam tu pun boleh. So untuk saya gulung. Okey, saya dah gulung. Okey, saya bentukkan dia dalam ni. Okey, bila dia dah cukup bentuk, dia dah macam terbentuk dengan apa yang kita nak, kita boleh matikan api. Okey, matikan api. Bila kita dah matikan api, telur dadah pun dah terbentuk, kita boleh angkat dan hidangkan. Jadi ini untuk pembelajaran kita yang ketiga, telur dadah. Ini adalah scrambled egg and this one is sunny side up and this is telur dadah. Okay. Okay, ini adalah menu hidangan sarapan pagi, iaitu telur yang keempat, iaitu poached egg ataupun telur carak. Selalu kita nampak dekat mi rebus tu. Jadi untuk langkah pertama dia, kita kena sediakan air. Okay, sesuai dengan jumlah telur kita. Kalau ada cuka, lebih baik letak cuka. Tapi boleh je. Kalau tak ada, kita letak garam sikit dekat dalam air. 1 sudu. Okay, kemudian kita buka air. Kita masukkan kemudian kita memerlukan telur. Okay, kita tak boleh direct dalam air, jadi kita kena buka. Kita kena pecahkan dia dekat dalam bekas yang berasingan.
Sama macam sunny side up, telur kuning tak boleh pecah. Okay, untuk air ni kita tunggu sampai mendidih. So kita pasangkan api dia. Air dia dah betul-betul mendidih, baru kita masukkan telur. Okay, bila air dia dah mendidih, okay, kita kena pakai plotted ladle. Plotted ladle ni senduk yang berlubang ni. Okay, ni telur yang kita dah pecahkan tadi. Telur kuning dia masih ada. Kita masukkan pelan-pelan. Okay. Okay, function cuka tu untuk bagikan lebih stabil dia punya putih telur tu. Okay, dia kejap je. Okay, tekstur dia masih goyang. Tapis. Okay, dia masih tekstur dia goyang lagi. Kita masukkan dalam bekas perlahan-lahan. Dah jadi, siap. Okey Bella, untuk telur yang kelima, keenam, ketujuh dan ke-8 ia merupakan telur yang perlu kita rebus. So untuk rebus, dia ada 3 jenis telur rebus yang mana kita akan buat soft cook, medium cook and hard cook. Untuk step yang kelima ni, telur yang kelima ni saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat telur soft cook. Jadi untuk pengetahuan awak semua, untuk soft cook, medium cook and hard cook, dia ada minit dia untuk kita rebus. Jadi untuk soft cook, kita memerlukan 3 hingga 4 minit untuk kita jadikan telur tersebut soft cook. Jadi untuk seterusnya medium cook yang mana kita memerlukan 5 hingga 7 minit untuk menjadikan telur tersebut medium cook. Dan yang terakhir adalah hard cook yang mana kita memerlukan 12 hingga 15 minit. Jadi kita go through dengan pertama sekali, kita memerlukan telur. Jadi untuk buat soft cook, macam yang saya bagi tahu tadi, kita memerlukan air yang didih lah. Sebagai contoh macam ni, macam tadi kita dah buat telur kan, tak apa, kita boleh guna pakai telur air yang sama. And then jangan lupa set timer, okay? Bila kita dah letak telur, pastikan telur tersebut terendam sekurang-kurangnya, terendam. Okay, bila dah masukkan, kita biarkan je asalkan benda tu dah didih, dan kita memerlukan 3 minit. Jadi semasa kita rebus telur tersebut, pastikan 3 minit tidak lebih, ataupun kalau terlebih, telur tersebut tak akan jadi soft cook, dia akan jadi medium cook. Okay, pastikan set timer dengan betul. Jadi 3 minit sudah pun berlalu, jadi kita boleh angkat kita punya telur. Okay, bila kita dah angkat kita punya telur, kita boleh letak dalam mangkuk. And then untuk mengelakkan apa-apa terjadi, kita boleh siram dengan air biasa supaya telur tersebut sejuk lah, supaya kita boleh pecahkan. Okay, jadi untuk kita tengok apa yang ada dekat telur kita. Masa awak semua buka benda ni, awak semua kena hati-hati tau, sebabnya telur ni panas. So seeloknya biarkan sejuk terlebih dahulu. Okay, sekejap ya. Untuk mengelakkan telur tu sebenarnya jadi macam ni, sebenarnya awak semua kena pecahkan time dia dah sejuk. Tapi it's okay, to show you guys yang telur ni macam mana dia punya texture adalah seperti ini ya. Macam ni. Nampak bila saya tuang, dia jadi macam tu. So itu adalah soft cook. Jadi untuk soft cook ni, dia depends pada awak punya timing masa tu lah. Jadi bila awak dah pecahkan, kalau dia melekat-lekat dengan kulit ni, make sure awak pecahkan dengan berhati-hati supaya kulit tersebut tak termasuk sekali. Jadi untuk yang telur putih yang melekat ni, awak boleh kaut untuk hidang sekali lah. Macam tu. Okay, macam ni sekejap, ada kulit. Okay, macam ni lah soft cook.
Tapi dengan gaya yang lebih better lah. Yang ni telur ni agaknya dah lama ni. Okay, sekian. Untuk telur yang kaedah rebus yang kedua, okey, kita akan buat medium hard. Medium hard waktu dia dalam 5 hingga 7 minit. Okey, jadi sama juga kita memerlukan pelotot ladle ni. Okey, kita masukkan dekat air. Air dah mendidih tadi ya, tapi kita tutup tadi untuk masak yang telur tadi. Kita biar sehingga 5 hingga 7 minit. Okey, jadi ni adalah telur medium hard 6 minit. So kita keluarkan dulu telur ni. Okey. Tak dalam bekas, bolehnya kita biar dia sejuk dulu. Okey. Okay, jadi telur tadi tu masak dulu kan. So kita lalukan ke bawah air. Biar dia rendam dalam air juga untuk tutupkan. Jadi untuk pembelajaran kita untuk telur rebus yang terakhir, kita akan belajar telur hard cook. Okay, untuk hard cook macam yang saya terangkan sebentar tadi, kita memerlukan 12 hingga 15 minit. Yang mana stepnya sama seperti kita buat medium cook and soft cook. Kita hanya perlu masukkan telur tersebut di dalam air yang mendidih dan biarkan telur tersebut mengikut anggaran waktu yang kita telah sediakan. Yang mana hard cook 12 hingga 15 minit. Jadi kita akan lihat sebentar lagi 15 minit punya rupa jadi macam mana, okey? Okey, baiklah, selepas 15 minit yang kita rebus kita punya telur di dalam air mendidih, kita boleh angkat telur tersebut. Stepnya adalah sama, kita masukkan dalam bekas dan kita boleh tutup api. Kita tutup api dan kemudian kita akan rendam kita punya telur untuk telur ni sejuk. Bila telur ni dah sejuk, baru kita kopek, okey? So yang medium cook tadi dah kita dah sejukkan. Okey, sama je macam telur biasa, kita kena kopek dulu. Okay, so ni kita dah kopek. So kita belah. See, dia masih lembab. Okay, ni adalah medium cook. Okay, ini adalah hard cook. Okay, bila kita dah tunggu dia sejuk, kita boleh kopekkan telur tersebut. Okay, kita kopek secara perlahan-lahan supaya kita dapat tekstur telur tu yang cantik lah, yang mulus. Okay, kopek perlahan-lahan sehingga semua bahagian kulit terbuka. Jadi setelah selesai kita kopek, kita dah dapat permukaan yang mulus seperti ini, kita boleh potong. Okay, kita akan potong sama stepnya seperti kita potong medium cook. Kita just potong and then kita boleh tengok perbezaan di antara medium cook dan hard cook. Okay, macam kita tengok, bila kita kata hard cook, dalam dia dah pejal, dalam dia dah tak ada lembut-lembut macam medium cook tadi. Okay, ini adalah perbezaan di antara hard cook dan medium cook. Okay, ini adalah medium cook yang mana dalamnya adalah lembab-lembab, yang mana lagi masih lembut. Dan untuk hard cook, dia dah pejal lah. Okay, sekali kita summarize balik telur apa yang kita buat untuk hari ini. Yang pertama sekali tadi kita buat scramble egg. Yang kedua kita buat telur mata. Dan yang ketiga kita buat telur dadah. Manakala yang keempat kita buat sunny side up. Dan yang kelima kita buat half cook. Dan yang keenam kita buat medium cook. Dan yang terakhir kita buat hard cook. Jadi ini adalah kemenjadian ke-7 telur yang kita belajar hari ini. Okay, so kita dah belajar banyak jenis telur hari ni. Jadi untuk sebagai kerja rumah,
awak diminta untuk buat refleksi. Refleksi itu juga adalah untuk tujuan awak juga, nak tahu pemahaman dan juga kehadiran awak juga. Jadi siapkan refleksi, saya bagi tempoh seminggu dan kita akan jumpa pada kelas minggu depan. Kelas minggu depan kita akan buat fizikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.